Nasional 8 edisi 5 Februari, paparan-paparan utama malam ini. Kunjungan Presiden Jokowi kukuh setiakawan Malaysia Indonesia. Dagangan Malaysia meningkat 5.9% sepanjang 2014. Dan Erik Paulsen didakwa atas tuduhan menghasut. Untuk paparan penuh, terus setia bersama saya Fatil Hidayat Ghazali dan Afiqah Muhammad Naim dalam Nasional 8. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Pengarah Eksekutif Lawyer for Liberty Erik Paulsen hari ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan menerbitkan kenyataan menghasut, iaitu menuduh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mempromosi fahaman ekstremis di negara ini. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Paulsen, 42 tahun, didakwa membuat catatan mengenai perkara itu dalam bahasa Inggeris di laman sosial Twitter miliknya. Peguam itu didakwa melakukan kesalahan berkenaan di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas D5 Bukit Aman di sini pada 10 Januari lepas. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Hasutan 1948. Sabit kesalahan, penjara maksimum 5 tahun atau denda sehingga RM3,000. Mahkamah membenarkan Paulsen dijamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 27 April depan. Presiden Indonesia Joko Widodo tiba di negara ini bagi memulakan lawatan negara 3 hari beliau. Ketibaan Jokowi bersama isteri di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur kira-kira jam 3.45 petang tadi disambut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Lebih signifikan, ini merupakan kunjungan sulung Presiden Jokowi ke negara asing sejak mengambil alih pentadbiran Republik itu Oktober tahun lalu. Turut sama menyambut Jokowi dan delegasi adalah Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Turut hadir para Menteri Kabinet, duta-duta dan kenamaan asing. Sambutan rasmi dimulakan dengan lagu kebangsaan Malaysia dan Indonesia diikuti tembakan meriam 21 das. Presiden Jokowi kemudiannya memeriksa barisan kehormatan terdiri daripada 104 pegawai dan anggota dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diketuai Major Muhammad Herdi Ismail. Malam ini beliau dan isteri akan menghadiri majlis jamuan negara bersama Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Pukul 9 pagi esok, Presiden Jokowi dijadual mengadakan mesyuarat bilateral bersama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Datuk Seri Najib dan isteri juga akan menjadi hos pada majlis makan tengah hari rasmi di Seri Perdana bagi meraihkan delegasi Indonesia itu. Jokowi kemudiannya akan melawat kilang Proton bagi meninjau peluang kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang otomotif. Beliau kemudiannya akan berlepas ke Brunei pada Sabtu. Dalam pada itu, Duta Besar Indonesia di Malaysia Herman Prayitno menegaskan walau apa isu yang tercetus, Malaysia dan Indonesia merupakan rakan tetangga dan pastinya tidak mampu mengelak pelbagai kemungkinan. Namun persefahaman dan tolak ansur tetap menjadi keutamaan demi kesejahteraan bersama. Saya kira karena kita bertetangga, tentu masalah isu itu selalu ada. Kalau kita berjauhan, mungkin tidak ada permasalahan itu. Tapi kita memang sudah ditakdirkan demikian. Jadi isu apapun akan selalu terjadi karena kita bertetangga, ada garis. Sehingga apapun isu terjadi, kita tidak boleh take it for granted bahwa hubungan kita baik. Jadi tetap saja meskipun ada masalah, ada isu, kita berniat positif menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana kita dengan berdiskusi, dengan saling menukar informasi bisa menyelesaikan dengan baik meskipun kondisi masing-masing negara mungkin tidak pada kondisi yang bagus, tetap saja hubungan kedua negara penting. Bagi rakyat kedua-dua negara, kunjungan Presiden Jokowi buat pertama kalinya ke Malaysia diharap dapat menyelesaikan beberapa isu terutama yang melibatkan tenaga kerja Indonesia selain dapat mengukuhkan ekonomi kedua-dua negara.
When Jokowi came to Malaysia, it will be the relationship between Indonesia and Malaysia will be better. Maybe we can the relationship will be better in the economic sides, inshallah. Okay, kesan dia untuk macam menjalani apa hubungan untuk apa? Untuk perdagangan untuk masa depan lah. Saya rasa ini akan menambahkan lagi hubungan erat antara kedua-dua negara dan juga akan menambahkan lagi perdagangan membalas antara dua-dua negara. Kita berharap ia akan memberi kesan positif kepada ekonomi negara kita lah. Dalam perkembangan lain, Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kejam kumpulan militan IS yang membakar sehingga mati juruterbang tentera udara Jordan, Muaz Kasasbeh. Malaysia menyifatkan perbuatan itu satu manifestasi amalan ganas dan tidak berperi kemanusiaan IS terhadap kemanusiaan sejagat. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dalam satu kenyataan berkata, Malaysia berdiri teguh bersama kerajaan dan rakyat Jordan. Semalam, kumpulan IS menyiarkan video berdurasi selama 22 minit menunjukkan juruterbang itu dibakar hidup-hidup beberapa hari selepas ia menyiarkan video seorang wartawan Jepun, Kenji Goto, dipenggal. Malaysia mengucapkan taksiah dan simpati amat mendalam kepada keluarga Kasasbeh dan kerajaan Jordan berhubung kejadian itu. Isu sabotaj ekonomi negara tidak boleh dipandang ringan. Malah pihak berkaitan perlu melakukan siasatan rapi bagi mendapatkan kesahihan mengenai dakwaan tersebut. Ya, dan sebelum ia terbukti benar, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu semua pihak mengelak daripada membuat sebarang antaian kerana melibatkan kepentingan negara. Tegasnya, walaupun isu berkenaan serius, namun semua pihak perlu jelas apa yang dimaksudkan dengan dakwaan berkenaan dan adakah benar tuduhan berkenaan menyebabkan ekonomi negara terjejas. Ahli Parlimen Kepala Batas Rikal American Naina American berkata, menggesa Bank Negara Malaysia menyiasat individu-individu yang cuba mengambil kesempatan mengaut keuntungan melalui urus niaga mata wang negara bagi menaja dan menjalankan operasi beberapa media baru untuk melancarkan fitnah terhadap kerajaan. Ekoran itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengarahkan agensi kerajaan yang berkaitan supaya mengambil tindakan terhadap dakwaan terhadap kegiatan individu tertentu mensabotaj ekonomi negara. Kerajaan akan mendapatkan penjelasan daripada semua pihak dalam rantaian bekalan berhubung harga barang dan perkhidmatan yang masih dijual pada harga tinggi walaupun harga bahan api telah diturunkan kebelakangan ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri akan bertemu pembekal bagi mendapatkan maklumat berkenaan dalam mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai kos sara hidup yang dipengerusikannya dalam masa terdekat. Saya akan mempengerusikan satu mesyuarat jawatankuasa Kabinet untuk menaiki kos hidup, untuk mengurus kos hidup, cost of living committee, COLP committee yang pernah saya pengerusikan beberapa bulan yang lepas tahun lalu, tapi saya berpendapat perlu diadakan dan ini kita telah tetapkan dalam bulan ini juga, di mana kita akan bincang dengan secara lebih terperinci laporan daripada KPDN, KK dan lain-lain jabatan yang terlibat dari segi urusan melindung pengguna, mengawal harga dan sebagainya. Pertemuan itu juga adalah bagi membolehkan kerajaan mencari jalan membantu mereka yang turut terjejas akibat penurunan harga minyak. PAS berkongsi pandangan serupa dengan pemimpin Barisan Nasional BN bahawa pengguna wajar menggunakan kuasa beli mereka untuk memilih barangan yang dijual pada harga yang lebih murah. Pada masa sama, PAS mahu tindakan undang-undang diambil terhadap peniaga yang terlibat dalam kegiatan mengaut keuntungan berlebihan. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 katanya bertujuan untuk melindungi pengguna daripada peniaga yang menjual barangan dengan harga yang tinggi dan tidak munasabah dan akta itu harus digunakan sepenuhnya.
Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi laman Facebook miliknya Isnin lalu menggesa pengguna memboikot segelintir peniaga yang tidak menurunkan harga barang walaupun kerajaan sudah 3 kali mengumumkan penurunan harga petrol serta diesel sejak Disember lalu. Di sebalik ketidaktentuan ekonomi global, prestasi perdagangan Malaysia terus merekodkan angka positif. Bagi keseluruhan tahun 2014, nilainya mencecah 1.45 trilion ringgit, meningkat 5.9% berbanding 1.37 trilion ringgit tahun sebelumnya. Mengumumkan prestasi perdagangan Malaysia 2014, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muzaffar Mohamad menegaskan peningkatan itu disokong pertumbuhan ekspor yang kukuh dan melepasi jangkaan. Beliau berkata pencapaian ekspor pada 2014 meningkat 6.4% kepada 766.1 bilion ringgit, melepasi unjuran 6% sebelum ini. Why was it that exports grew a bit faster than our forecast in 2014? Firstly, good increase in manufactured goods, exports of manufactured goods 7.1%. Yeah, and as I'm going to share with you later in greater detail, manufactured exports continue to be the most important, the biggest component in total exports, 76.7% comes from this sector. And E&E, which is a big component, out of 587, 256 of that, 256 billion came from the E&E sector. There was a good increase in the E&E sector to an increase of 8.1%. Nilai import turut meningkat sebanyak 5.3% menjadi 683.02 bilion ringgit. Pertumbuhan ekspor yang kukuh menghasilkan lebihan dagangan 83.11 bilion, iaitu lebihan dagangan yang ke-17 berturut-turut dicatat. Rakan dagangan utama yang menyumbang kepada pertumbuhan perdagangan adalah ASEAN dengan peningkatan 14.54 bilion, diikuti Kesatuan Eropah 8.35 bilion ringgit dan Amerika 8.01 bilion ringgit. China kekal rakan dagangan terbesar Malaysia bagi 6 tahun berturut-turut dengan peningkatan perdagangan 2.2% menjadi 207.85 bilion ringgit. Tahun ini nilai dagangan Malaysia dijangka mengalami pertumbuhan sederhana pada 2 hingga 3% berikutan situasi luar yang tidak menentu. Bagi menyelia semua bentuk bantuan pasca banjir, kerajaan mewujudkan Sekretariat Khas Kekal di bawah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Menerusi sekretariat itu, segala urusan pasca banjir dapat dilaksanakan lebih tersusun dan teratur. Ini terutama pelaksanaan projek pembinaan rumah penduduk yang musnah dan rosak teruk, selain urusan pembaikan infrastruktur seperti jalan dan jambatan. Jemaah Menteri dalam mesyuarat yang lepas telah pun memutuskan supaya sebuah sekretariat tetap dan task force ini ditubuhkan di bawah Datuk Zaki daripada ICU, dia Timbalan Ketua Pengarah, jadi pegawai yang agak kanan, dibantu oleh beberapa pegawai-pegawai lain dan agensi-agensi tertentu supaya urusan untuk pasca banjir ini dapat kita laksanakan secara lebih tersusun, lebih teratur, terutamanya dari segi pelaksanaan projek-projek untuk membantu mangsa-mangsa banjir seperti pembinaan semula rumah-rumah yang rosak teruk, membaiki rumah-rumah yang agak rosak sebahagian, di samping menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, jalan, jambatan dan sebagainya. Kira-kira 10,000 rumah dilaporkan musnah dalam banjir luar biasa yang melanda beberapa negeri. 2,610 daripadanya melibatkan rumah di Kelantan, manakala di Pahang 35 buah. Kita berpendapat urusan ini tak boleh dibuat secara orang kata sambilan, ad hoc. Kerana saya jangka kerja-kerja untuk menyelenggara pembinaan
rumah dan juga rumah-rumah yang perlu dibaiki itu akan mengambil masa. Kalau kita tak susun dan rancang dengan baik, dia akan mengambil masa yang terlalu lama. Kerana dia bukan, orang kata, secara mudah. Ada isu-isu tertentu yang perlu diselesaikan. Timbalan Perdana Menteri menyampaikan bantuan wang ihsan kepada penduduk terjejas di Kampung Aur Gading, Kuala Lipis, Pahang. Setakat ini, kerajaan telah menyalur peruntukan RM3 bilion untuk memulihkan kembali negeri-negeri yang dilanda banjir, tidak termasuk kos pemulihan jambatan dan jalan raya sebanyak RM1.05 bilion. Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini meninjau sekitar Kampung Aur Gading yang terjejas teruk akibat banjir Disember lalu. Timbalan Perdana Menteri turut melancarkan pembinaan 8 rumah baru penduduk terjejas banjir di kampung tersebut. Rumah kekal 3 bilik itu dibina bagi penduduk yang kehilangan rumah dalam banjir besar itu di satu lokasi yang baru dengan setiap satu bernilai RM48,000. Dalam lawatannya, Tan Sri Muhyiddin juga meninjau lokasi jambatan Sungai Tenom yang runtuh akibat banjir. Turut serta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dan Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob. Dalam pada itu, 52 buah rumah yang rosak akibat banjir di Pahang berjaya dibaiki dalam tempoh hanya 17 hari selepas lantikan kontraktor untuk melakukan kerja-kerja pembaikan. Menurut Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal, sejak pelantikan dibuat pada 20 Januari lalu, 20 buah rumah di Maran telah dibaiki dan bakinya di Kampung Aur Gading. Kos baik pulih pula melibatkan RM5,000 hingga RM10,000 bagi sebuah rumah. Sementara itu, fasa pertama projek baik pulih landasan kereta api yang rosak akibat banjir luar biasa di Kelantan akan dimulakan bulan depan. Ia melibatkan jarak sejauh 62 km menghubungkan Bertam Baru, Gua Musang ke Kuala Krai. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi menegaskan kerja baik pulih itu dijangka siap dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Yang kita fokus ialah antara Kuala Krai hingga ke Bertam Baru, ke Mebu ni. Di sinilah fokus utama kerana penggunaan yang tinggi oleh pelajar-pelajar sekolah dan juga masyarakat setempat. Beliau meninjau kawasan landasan kereta api di Kuala Krai. 79 lokasi landasan dikenal pasti mengalami kerosakan yang memerlukan pembaikan segera bermula dari stesen KTMB Kemas Negeri Sembilan hingga ke stesen KTMB Tumpat Kelantan. Proses pembaikan mengambil masa sekurang-kurangnya setahun untuk disiapkan. Terdahulu Datuk Abdul Aziz turut menyampaikan sumbangan pakaian sekolah kepada pelajar terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Mani Urai, Kuala Krai. Warga emas 77 tahun, mangsa Pukau dan Samun di Pulau Pinang. Butirannya seketika nanti. Wadimor Sarung Pelekat Asli Indonesia mempersembahkan siaran rancangan Forum Perdana Ehwal Islam, rancangan bual bicara agama Islam paling hangat masa kini, mengupas isu-isu semasa dengan menampilkan panel yang terdiri daripada tokoh-tokoh terkemuka tanah air. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam di TV1. Wadimor, tentu sarung kita. Masih bersama Nasional 8. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM membongkar taktik sindiket penyeludupan parti yang menukar kawasan operasi mereka ke perairan Perlis. 66 parti dan 3 tekong warga asing menaiki sebuah bot gentian kaca ditahan. Semua parti disyaki warga Myanmar dan Bangladesh berusia antara 2 hingga 35 tahun itu dicekup selepas bot terbabit dikesan dalam keadaan mencurigakan tidak jauh dari muara Kuala Sungai Padang. Ketua Penguatkuasa Wilayah Utara Laksamana Pertama Maritim Tan Kok Kui menjelaskan apabila anggotanya cuba menghampiri untuk melakukan pemantauan, bot berkenaan cuba mengelak daripada ditahan tetapi dipintas pasukan peronda kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai Sungai Padang. Turut ditahan 3 lelaki dipercayai tekong yang membawa masuk parti berkenaan. Tekong kita syak dari negeri jirana.
So masih siasat lagi lah, very confirm lah. Ada 3 orang lah. So untuk 3 orang kita mungkin charge di bawah Section 26J kesalahan mengangkut migran yang diseludup. Kes disiasat di bawah Seksyen 26-J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration. Ini merupakan kes pertama yang dicatatkan APMM Wilayah Utara bagi tahun ini yang melibatkan penyeludupan migran di negeri ini. Seorang warga emas berusia 77 tahun dipercayai menjadi mangsa pukau dan samun selepas mengeluarkan sejumlah wang tunai dari bank. Dia dilarikan sekumpulan suspek di hentian bas balik Pulau Pinang menggunakan sebuah kereta. Niat 3 warga Indonesia termasuk seorang wanita itu bagaimanapun berjaya dipatahkan pihak polis. So bila kita tangkap grup ni, selain kita mencari kes yang colik ni, kes melarikan masukkan kereta ni, kita juga mencari kes lain, kes penipuan di bawah commercial crime. Ada 4 kes lagi. So maknanya grup ni dia punya MO dia cari orang tua. Orang tua yang dah umur 67B ni dia ambil kesempatan, dia gunakan pukau, lepas tu dia akan pengaruh untuk keluarkan duit dan sebagainya. Beliau bercakap kepada pemberita di Sungai Ara, Bayan lepas. Sesulan penahanan itu, polis menemui 4 bentuk cicin seutas rantai leher, rantai tangan dan 3 beg pelbagai jenama dan dia percaya dapat menyelesaikan 4 kes samun. Sarang judi haram yang beroperasi sejak sebulan lalu di dalam kebun jagung di Candan Desa, Simpang Pulai, Perak diserbu polis petang tadi. 31 kaki judi berumur lingkungan 22 hingga 63 tahun dicekup. Serbuan kira-kira pukul 3.30 petang itu dilakukan 5 pegawai dan 30 anggota bahagian kongsi gelap, maksiat dan perjudian di 7 IPK Perak dan Bukit Aman. Menurut Ketua Unit Pencegahan Perjudian DSP Tan Tin Heng, selain tangkapan, pihaknya turut merampas wang tunai RM27,130 dan 547 keping chip pelbagai nilai. Semua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan denda RM5,000 atau penjara maksimum 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Walaupun sudah 10 kali diserbu dalam tempoh setahun, namun 9 pemilik premis DVD haram di sebuah pasaraya di Kuantan, Pahang terus berdegil. Ia malah bertindak lebih berani apabila menjual dan mengiklankannya di pintu masuk pasaraya berkenaan. Bagaimanapun, kesemuanya menerima padah apabila kedai mereka diserbu pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Kita telah merampas VCD dan DVD pelbagai tajuk yang melibatkan VCD lagu, cerita dan juga VCD games. Jadi jumlah rampasan hari ini bagi VCD game adalah sebanyak 7,350 unit, manakala untuk VCD dan DVD filem berjumlah 36,222 unit. Jadi anggaran nilai rampasannya adalah hampir RM240,000. Jadi kes ini kita akan siasat di bawah Akta Perihal Dagangan label Cakra Optik 2010. Individu yang didapati bersalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Operasi seumpamanya akan terus diperhebatkan. Ramai pula diminta memberi kerjasama melaporkan aktiviti penjualan VCD atau DVD cetak rompak. Terbitan sukuk di Malaysia dijangka kekal positif dipacu pembiayaan bagi projek-projek infrastruktur termasuk MRT, Lebuh Raya Pan Borneo dan kereta api berkelajuan tinggi antara Kuala Lumpur dan Singapura. Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamik Badli Shah Abdul Ghani yakin jumlah terbitan tahun ini mampu mencapai paras tertinggi yang pernah dicatatkan pada 2012 sekitar RM79.3 bilion.
So for as long as the plan for infrastructure development and by the government comes online, things like that. So we will see a good year, and Malaysia will continue to command a big share of the global sukuk market as we are the leading and biggest sukuk market in the world. Tahun lalu terbitan sukuk Malaysia meningkat 27% berbanding 2013 menjadi 62 bilion ringgit. Malaysia diunjur kekal sebagai kuasa dominan dalam pasaran sukuk tahun ini meskipun dengan kemunculan pasaran baharu dan persaingan dari negara-negara lain di dalamnya. Bagaimanapun, bagi memastikan pasaran kekal mapan, lebih banyak penawaran saiz pertengahan diperlukan berbanding terbitan mega tunggal. Harga minyak yang rendah mendorong pembaharuan dalam subsidi bahan api di Malaysia, Indonesia dan India serta menyokong profil kredit negara. Dalam satu kenyataannya, Moody's Investor Service berkata di Malaysia dan Indonesia, hasil kerajaan menerusi hidrokarbon yang rendah akan menangani impak keuntungan komoditi itu dalam imbangan bajet. Naib Presiden Kanan Moody's Atsy Sheikh berkata selagi harga minyak kekal rendah, kesan langsungnya positif kepada imbangan dagangan dan menurunkan inflasi di kebanyakan negara di Asia. Inflasi dan kos import yang lebih rendah seterusnya akan menyokong pertumbuhan dan meningkatkan keanjalan dasar monetari. Namun peningkatan pertumbuhan mungkin diimbangi dengan pertumbuhan dunia yang lebih rendah serta ketidaktentuan kewangan antarabangsa pada 2015. Agensi penarafan itu menurunkan unjuran harga minyak mentah Brent kepada $55 Amerika setong sepanjang 2015 dan $65 setong tahun depan. Memacu rantau ASEAN menjadi pemain utama industri dan ekonomi global. Matlamat tersebut mampu dicapai sekiranya projek kereta ASEAN hasil kerjasama Malaysia dan Indonesia direalisasi sekaligus menjadi perintis usaha kara itu. Pandangan itu disuarakan pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Shah Alam, Profesor Madya Dr. Syahrudin Badarudin ketika menjadi tetamu program Platform di TV1. Ini memandangkan pasaran ASEAN yang terbesar berkembang selepas China dan ASEAN perlu melindungi kawasan pasarannya dengan mengeluarkan produk sendiri. Antara NGO dengan NGO, antara pertubuhan-pertubuhan kebudayaan, tiba masanya kepada ASEAN untuk pergi lebih jauh daripada itu dengan mewujudkan satu industri bersama, dengan mewujudkan kereta bersama, dengan mewujudkan persamaan dalam konteks ekonomi tadi untuk membolehkan supaya hubungan tadi bukan berkisar kepada menyelesaikan masalah politik dua hala, tetapi dia lebih jauh daripada itu dengan melihat kepada potensi ASEAN sebagai global player pada masa depan. Itu adalah merupakan melibatkan lawatan ke kilang proton antara agenda Presiden Joko Widodo dalam lawatan beliau kali ini. Oktober lalu beliau menyatakan minat melaksana idea kereta ASEAN yang diilhamkan Malaysia itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ketua Pegawai Eksekutif Proton Holdings Berhad Datuk Abdul Haris Abdullah pernah menyatakan yang pihaknya sedia bekerjasama dalam merealisasi projek tersebut. Honda Malaysia mensasarkan jualan 700 unit kenderaan utiliti sukan SUV kompak HRV sebulan. Presidennya Roslan Abdullah yakin pelancaran HRV mampu meningkatkan jualan kenderaan keseluruhan Honda sekaligus mencapai sasaran jualan 85,000 unit kenderaan tahun ini. How we plan to achieve that is by one of what we doing today, launch new HRV, and we also introduce new CRV, 2-liter, two-wheel drive, that's to capture the SUV market and plus current model that we are selling. Sehingga Januari lalu, Honda Malaysia telah menerima 1,500 tempahan bagi HRV. Model SUV terlaris di Jepun itu didatangkan dalam 3 varian, iaitu 1.8S, 1.8E dan 1.8V dengan harga atas jalan antara RM99,800 hingga RM118,800. Ia didatangkan dalam 5 pilihan warna, iaitu Modern Steel Metallic, Taffeta White, Alabaster Silver Metallic, Crystal Black Pearl dan Rose Black Metallic. Baik saudara, inilah dia Honda HRV, satu lagi model yang diperkenalkan
untuk tahun ini. Ia mempunyai ciri ketahanan seperti SUV, mempunyai ruang yang luas seperti MPV dan juga cara pemanduan seperti anda memandu sebuah kereta sedan. Menariknya, kereta ini mempunyai enjin berkapasiti 1.8 liter dengan teknologi pemanduan mesra alam dan amat bersesuaian sekali untuk digunakan di dalam kawasan bandar. Selain itu, Honda Malaysia turut menawarkan jaminan 5 tahun tanpa had kilometer dan jarak antara servis 10,000 km bagi model terbaru ini. Kamal Firmansyah Kamaluddin untuk Berita RTM. Ya, memang hebat Honda HR-V. Untung Kamal Firmansyah dapat memandu ujinya. Baiklah, dari perkembangan itu kita beralih ke perkembangan cuaca, Tika. Ya. Baik, kita terus saja bersama dengan pegawainya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Info cuaca pada sebelah malam ini dimulakan terlebih dahulu dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, angin yang bertiup di rantau negara adalah bertiup dari arah timur laut dan keadaan ini adalah bertepatan dengan monsun timur laut yang masih lagi dialami negara pada ketika ini. Berikutan tiupan angin kencang timur laut yang masih lagi berlaku di kawasan perairan Laut Cina Selatan ini, keadaan ini mendedahkan kawasan perairan berkenaan kepada keadaan laut yang bergelora. Dan sehubungan dengan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran laut kategori ketiga bagi kawasan perairan yang berwarna merah ini dengan kelajuan angin melebihi 60 km sejam dan juga ombak melebihi 4,5 meter ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan, termasuk kepada pekerja-pekerja di pelantar minyak. Selain itu juga, amaran laut kategori kedua juga turut masih lagi berkuat kuasa bagi kawasan perairan yang berwarna jingga ini dengan kelajuan angin 50 ke 60 km sejam dan juga ombak boleh mencapai ketinggian 4,5 meter ini pula adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuk menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Selain itu, amaran laut kategori pertama juga turut masih lagi berkuat kuasa bagi kawasan perairan Sulu di mana angin 40 ke 50 km sejam dengan ketinggian ombak 3,5 meter ini pula adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan laut. Amaran laut kategori pertama, kedua dan ketiga ini dijangkakan berterusan sehingga Sabtu ini 7 Februari 2015. Sebelum mengakhiri laporan cuaca pada sebelah malam ini, apa kata kita saksikan dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara untuk sepanjang hari esok. Sekian saja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah memangnya kecewa dan hampa dengan insiden kain rentang yang berlaku di Stadium Lakin. Namun dalam masa yang sama meminta semua pihak agar tidak memanjangkan isu yang boleh menggugat pembangunan bola sepak negara yang menjadi tanggungjawab semua. Kita harap semua pihak berfikir tentang kualiti bola sepak. On the field, it's not off the field. So please, I take it from there. So saya tak nak panjang-panjang isu-isu yang tak mendatangkan manfaat. Tengku Abdullah pada awalnya enggan mengulas mengenai insiden kain rentang gergasi ketika perlawanan Sumbangsih 2015 di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus Lakin baru-baru ini, akhirnya menyatakan kekecewaan dan hampa dengan apa yang berlaku. Tengku Abdullah bertitah demikian selepas menyempurnakan upacara pecah tanah Ibu Pejabat Persekutuan Bola Sepak ASEAN EFF di Putrajaya. Titah Tengku Abdullah yang mewakili ayahandanya Sultan Haji Ahmad Shah, pembinaan Ibu Pejabat EFF tersebut bakal memberikan wajah baru kepada arena bola sepak. Seterusnya merealisasikan hasrat negara untuk menganjurkan kejohanan bola sepak di peringkat remaja Asia Tenggara.
Ibu pejabat AFF yang bertempah di Presin 5 berhadapan Kementerian Pendidikan tersebut dijangka siap sepenuhnya pertengahan tahun 2017. Ia melibatkan kos pembinaan yang berjumlah 90 juta ringgit. Bangunan setinggi 5 tingkat itu juga bakal menjadi mercu tanda baru di pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan tersebut. Ini merupakan hasil inisiatif Sultan Haji Ahmad Shah selepas beliau dipilih sebagai Presiden AFF pada April 2011. Kewujudan ibu pejabat AFF tersebut mampu menjadikan Putrajaya sebagai football center atau hub pembangunan bola sepak. Ia berikutan kawasan di sekeliling ibu pejabat tersebut juga diperuntukkan untuk pembinaan pejabat FAM dan ibu pejabat Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Menjelang pelanan bola sepak Liga Perdana 2015 di antara Kedah bertemu KLSPFC di Stadium Darul Aman malam esok. Ketiadaan pemain lincah Muhammad Farhan Roslan akibat kecederaan hamstring sedikit merencatkan persediaan skuad Lang Merah. Bagaimanapun, skuad Lang Merah tidak gusar kerana memiliki ramai pemain simpanan yang sedia mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Antaranya Muhammad Syazwan Zainon dan Syazwan Ashraf Matthew. Keyakinan itu disuarakan pemangku Ketua Jurulatih Kedah Nizam Adha Yusof. Kita tak mau mengambil risiko kepada dia. Kita akan simpan untuk perlawanan kedua, tapi pengganti Farhan di sebelah kiri pun sangat berpotensi, berpengalaman. Kita rasa tiada masalah untuk menyerang dan merobek pasukan SP ya. Menurut Nizam, anak-anak buahnya sudah bersedia bagi menghadapi cabaran sengit yang bakal ditempuhi. Namun beliau tetap mengingatkan anak-anak buahnya supaya tidak memandang rendah keupayaan lawan. Keyakinan pasukan Kedah juga memang sangat tinggi, tapi kita perlu berhati-hati ya. Bertemu dengan pasukan SPA, kita akan expect dia orang datang untuk mengutip satu mata. Dia orang akan lebih banyak bertahan daripada menyerang dan cuba membuat serangan balas dengan pantas lah. So kita tak ada pilihan lain. Perlawanan pertama agak sukar. Kita akan menggunakan segala peluang yang ada dan kita akan cuba kalau boleh lebih awal kita menguasai perlawanan, lebih baik untuk kita lah. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media di Al-Usta. Dalam pada itu, Ketua Pasukan Khairul Khelmi Johari mahu rakan-rakan mempamerkan semangat juang tinggi dan tidak mudah berputus asa. Setakat sampai hari ini, saya rasa semua player dah bersedia dan nampak dia orang eager untuk mulakan kempen tahun 2015 ni. So hari ni hari terakhir untuk kita preparation kita untuk game esok lah. Kedah dijangka mempertaruhkan Keith Emnah dan Muhammad Syafiq Ahmad di bahagian serangan bagi merobek pintu gol lawan. Dinyangkakan lebih 15,000 penyokong setia hijau kuning akan membanjiri Stadium Darul Aman bagi menyaksikan perlawanan pertama musim ini. Isu status Muhammad Faris Daniel terus diperkatakan. Jurulatih Felda United atau The Fighters, Irfan Bakti Abu Salim jelaskan Faris masih lagi berada dalam perancangan pasukan selagi tiada kata putus atau keputusan muktamad daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FM. Ya, kita sedang menunggu keputusan yang akan dibuat oleh FM. Saya berdua lagi. Saya harap dalam masa singkat ini FM dapat membuat keputusan lah. Kerana tugas Faris hanya sebagai seorang pemain bola. Beliau harus bermain bola. Beliau berkata isu ini tidak akan mengganggu persiapan dan juga fokus pasukan Felda United yang mensasarkan satu piala musim ini. Dan Irfan yakin The Fighters mampu mencatat 3 mata penuh dalam perlawanan pertama menentang Sarawak Sabtu ini di Stadium Selayang. Apa yang menjadi persoalan? Kenapa isu Faris timbul hanya beberapa hari sebelum sepak mula Liga Super? Walhal, Muhammad Faris Daniel telah lebih sebulan bersama pasukan dan pasukan negeri kelahirannya sudah maklum akan perkara ini. Muhammad Faris merupakan bekas pemain Harimau Muda, kendalian Datuk Ong Kim Swee dan merupakan rakan sepasukan Gary Steven Robert. Buat Ketua Pasukan Felda United, Muhammad Syukur Adan, keserasian pemain tempatan dan import sudah berada di tahap memuaskan, terutama pemain import baharu, Boyan Miladinovic. Persiapan untuk bermulanya Liga Super pada tahun ini amat baik sekali. Apa yang kita lihat dari segi
pemain-pemain punya semangat, komitmen ketika latihan dan friendly match, nampak kayaknya kita harus fokus pada tahun ini punya tournament Liga Super. Sebab apa? Kita tahu semua tim membariskan pasukan-pasukan apa pemain-pemain yang hebat. Jadi saya rasa tahun ini adalah tahun yang amat tough bagi kami lah untuk Liga Super. Beliau yakin The Fighters mampu untuk mengulangi kejutan dan kejayaan seperti yang dilakukan musim lalu, dan misi syukur bersama rakan-rakan musim ini adalah menjulang satu piala. Musim lalu Felda United berjaya mara ke final Piala FA dan separuh akhir Piala Malaysia. Musim 2015, Felda United mempertaruhkan kelincahan dan ketajaman 4 import Makece Dumba, Edward Junior Wilson, Zahrahan Keranga dan Boyan Miladinovic. Pelaburan mencecah jutaan ringgit. Tersenarai antara pasukan yang mempunyai pemain berstatus bintang dan paling kompetitif. Hakikat itu sebenarnya menjadi harapan kepada penyokong pasukan Pantai Timur Terengganu untuk melihat ada piala yang mampu dibawa pulang musim ini oleh sang penyu, sekaligus menutup episod duka musim lalu. Apakah perancangan dan pelaburan PBSNT musim ini mampu dianggap realistik atau sia-sia? Ikuti kupasannya bersama Raja Hishamuddin Raja Zaid. Terkandas di suku akhir pada musim lalu gara-gara sikap yang dianggap tidak profesional oleh FAM, sang penyu nyata membuat pelaburan bagi menghadapi kancah Liga Piala Malaysia 2015 tanpa menoleh ke belakang. Kehadiran Pailo Rengga dan pemain kelahiran Lubnan Hassan Chaito nyata menampakkan kelainan dalam rentak permainan Terengganu yang masih di bawah kendalian Abdul Rahman Ibrahim. Ditambah dengan pemain-pemain kebangsaan yang tersenarai dalam kesebelasan skuad negara dalam saingan Piala AFF Suzuki seperti Abdul Manaf Mahmad dan Muhammad Zubir Muhammad Azmi, gandingan barisan serangan Terengganu wajar untuk digeruni. Jika dilihat dalam persiapan ketika pramusim, Terengganu boleh dikatakan bersedia sepenuhnya bagi menghadapi saingan Piala Malaysia dengan acuan pemain yang cukup berdedikasi bagi tempoh 90 minit permainan. Dari barisan pertahanan yang dikawal rapi Vincent Bikana yang kekal bersama sang penyu dan barisan tengah yang dibarisi pemain berpengalaman seperti Zairo Anwar Zailani, Ismail Faruqi, Gustavo Fabian Lopez serta Khairul Ramadan Zawawi, dan barisan hadapan yang mampu menggerunkan gawang lawan. Skuad Abdul Rahman Ibrahim kali ini mampu menghadirkan sekurang-kurangnya satu piala seperti yang disasarkan. Bakal berdepan dengan Selangor pada aksi pertama Sabtu ini di laman sendiri pastinya amat berguna buat Abdul Rahman Ibrahim untuk menilai kemujarapan resipi adunan terbarunya dalam skuad penyu. Ternyata pelaburan yang agak besar dilakukan oleh PBSNT bagi menghadapi musim baru yang akan bermula beberapa hari lagi, biarpun tidak sebesar pasukan mewah lain seperti JDT, namun cukup untuk memberi amaran kepada pasukan lain musim ini. Ditambah dengan sokongan tidak berbelah bahagi peminat selain janji kerajaan negeri yang akan menambah peruntukan sedia ada, sudah tentu anak-anak buah Abdul Rahman Ibrahim tidak mampu untuk mempamerkan aksi longlai di padang. Dan saya juga telah beri maklum kepada semua JLC kita untuk bersedia memberi kalau nampak performanya bagus, saya rasa apa salahnya sekarang. Tapi kalau kita beri banyak, nampak tak performa tak bagus, kita kena tarik balik. Apa yang pasti, para peminat dan penyokong skuad di bumi Terengganu tidak lagi mahu berputih mata untuk melihat ada piala yang akan dibawa pulang untuk dipahat dalam tinta sejarah bola sepak Terengganu. Hanya sekali menjulang Piala Malaysia pada 2001, 2 kali juara Piala FA pada 2000 dan 2011, serta sekali Piala Subbangsih pada 2001 sememangnya tidak dinafikan. Rakyat Terengganu sudah sekian lama hauskan gelaran juara. Bila kancah 2015 bakal memberi jawapan kepada semua penyokong sang penyu, kancah Liga Piala Malaysia kini kembali. Ayuh zahirkan sokongan anda. Musim baru ni kami sebagai peminat dengan harapan boleh pergi jauh lagi lah. Sebolehnya nak pergi juga Bukit Jalil sekali tahun ni. Kalau ikutkan pemilihan pemain tu terbaik dah lah. Jadi sangat besar harapan rakyat Terengganu untuk Terengganu sekurang-kurangnya satu piala tahun ni. Kalau kita tengok pada pemain per tahun ni, pemain tahun lebih baik tahun lepas. Kami pemain import, kita ada Paulo Rengga, kita ada beberapa orang lagi, dan saya rasa tahun ni lebih memberi semangat lah pada pasukan kita. Harapan saya satu je untuk benda ni. Terengganu menang Liga Super ni sebab duit kerajaan banyak dah habis.
Baik, saya teruskan dengan Golf Maybank Terbuka Malaysia 2015. Juara bertahan Lee Westwood memulakan cabaran hari pertama dengan cemerlang apabila mendalui kedudukan teratas selepas membenam 66 pukulan 6 di bawah par. Westwood bagaimanapun berkongsi kedudukan teratas bersama Graeme McDowell yang turut menamatkan saingan dengan catatan sama. Danny Chia pula muncul pemain terbaik Malaysia apabila cemerlang dengan 67 pukulan 5 di bawah par. Cuaca cerah dan berangin mengiringi pemain pada hari pertama kejohanan Golf Maybank Terbuka Malaysia yang berlangsung di Kelab Golf Kuala Lumpur KLGCC. Lee Westwood yang turun mempertahankan kejuaraan musim lalu bermula baik dengan 4 birdi pada 9 lubang pertama sebelum menambah 3 lagi birdi dan 1 bogey pada 9 lubang terakhir. Catatan itu menyaksikan pemain England itu menamatkan saingan dengan 66 pukulan 6 di bawah par. Bekas pemain nombor 1 dunia itu dicabar hebat rakan sepasukan dalam Piala Ryder Graeme McDowell apabila berkongsi kedudukan teratas selepas turut mencatat 66 pukulan 6 di bawah par. Sementara itu, wakil negara Danny Chia mempamer aksi bertenaga apabila cemerlang menamatkan saingan dengan 5 di bawah par 67. 9 lubang pertama, Danny memenam 5 birdi namun sekadar mencatat 2 birdi dan 2 bogey pada 9 lubang terakhir. Catatan tersebut menyaksikan Danny berkongsi kedudukan ketiga keseluruhan bersama Tommy Fleetwood dari England. Maybe the nerve going to me a little bit on the front nine. I was a bit agitated with the way I'm swinging the ball, and then I think as soon as I hold the birdie putt on the second hole, which is my 11th hole, and then I think I start to hit the ball much better. Yeah. Dalam pada itu, pemenang tempat ketiga Dubai Desert Classic minggu lalu, Stephen Gallagher mencatat 5 birdi dan 2 bogey untuk menamatkan saingan dengan 69 pukulan 3 di bawah par keseluruhan. Baiklah, sekian segmen sukan untuk malam ini. Kembalikan bersama dengan Fatil Hidayat dan juga Atikah. Silakan. Terima kasih Rizal Sabini dengan perkembangan sukan itu. Ruang pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 2015, 94% tiket habis dijual. 502 syarikat mengambil dalam pameran Dwi tahunan itu meningkat 20% berbanding penganjuran 2013. 36 buah negara juga telah mengesahkan penyertaan edisi kali ini selain menghimpunkan puluhan syarikat pertahanan terbesar dunia. Elemen ASEAN akan diserlah 5 2015 selaras peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun ini. Tirainya dibuka mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN pada 15 Mac di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi LICC. Disusuli pameran bagi pelawat perdagangan pada 17 hingga 19 Mac dan dibuka kepada orang awam pada 20 dan 21 Mac. Kita akan buat sedaya upaya. Kelima ini akan merupakan 5 yang terbaik yang pernah kita adakan dan kita akan menunjukkan bahawa Malaysia mampu sebagai pengerusi ASEAN menganjurkan 5 pada tahun ini yang agak cemerlang. Ada pameran jualan dan demonstrasi masakan bercirikan warna. Beliau ditemui media di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC selepas mengikuti mesyuarat jawatankuasa induk ke-45 2015. Mesyuarat dihadiri semua agensi terlibat. Bersempena Tahun Baru Cina, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom menawarkan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan sukarela secara percuma dari 7 hingga 14 Februari kepada pemilik kenderaan bersendiran di kesemua 55 cawangannya. Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Muhammad Syukur Ismail dalam satu kenyataan berkata pemeriksaan itu lebih tertumpu kepada aspek keselamatan kenderaan seperti kecekapan sistem brek, gelincir sisi, suspensi dan cengkaman tayar. Perkhidmatan itu bermula 8 pagi hingga 5 petang setiap hari mengikut waktu operasi setiap cawangan. Orang ramai boleh membuat temu janji dengan menghubungi cawangan Puspakom berdekatan atau menghubungi talian bebas tol 1-800-886927 untuk maklumat lanjut. Kempen sama tahun lepas menyaksikan kira-kira 4,000 kenderaan bersendiran diperiksa. Pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting Bukit Aman berjaya membongkar makmal dadah dalam serbuan di 2 unit pangsapuri di Sungai Pinang, Georgetown. Turut dirampas heroin dianggarkan seberat 103 kilogram.
Dalam serbuan kira-kira pukul 2 petang itu, Sting berjaya menahan 4 individu berusia dalam lingkungan 30-an hingga 50-an. Suspek terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita. Kejayaan pasukan Sting tersebut membongkar kegiatan makmal dadah berkenaan turut mendapat ucapan tahniah daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menerusi akaun Twitternya. Lagi cubaan seluduk mercun dan bunga api menjelang sambutan Tahun Baharu Cina. Kali ini di Pahang, Jabatan Kastam Diraja Pahang berjaya mematahkan cubaan menyeluduk bahan berkenaan yang diangkut menggunakan sebuah lori 8 tan di Jalan Kuala Lumpur, Kota Baru berhampiran raup. Sebanyak 333 kotak pelbagai mercun dan bunga api bernilai RM471,650 dirampas. Pengarah Kastam Negeri Datuk Sarip Ismail berkata serbuan dilakukan hasil maklumat awam selepas lori itu disyaki terlibat dengan penyeludupan mercun dan bunga api dipercayai dari Thailand. Pemandu lori berkenaan bertindak meninggalkan kenderaan di tengah jalan setelah menyedari pemeriksaan yang dijalankan. Lebih kurang jam 1.15 petang, bertindak di atas maklumat daripada orang awam, pasukan kastam bahagian penguasaan Negeri Pahang telah pun mengesan sebuah lori yang disyaki membawa mercun dan juga bunga api dalam perjalanan daripada sempadan Negeri Pahang di Kuala Lipis berhampiran dengan Bandar Raub, iaitu di jalan kilometer 365 Jalan Kuala Lumpur Kota Baru, di jalan teras lama di daerah Raub, di mana pasukan penguasaan daripada Jabatan Kastam Negeri Pahang telah pun berjaya menahan sebuah lori. Polis mempercayai sindiket terbabit menjadikan Kelantan sebagai laluan transit sebelum meneruskan perjalanan ke Perak untuk memasarkan mercun dan bunga api. Nasional 8 berakhir di sini. Menutup paparan, saksikan sekali lagi visual Festival Salji di Jepun. Antara mencuri tumpuan ukiran ais watak filem Star Wars dan animasi Frozen. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Saksikan.